الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. كيف حالكم tuan-tuan؟ صباح الخير. Alhamdulillah bi khair. الحمد لله. Okay, alhamdulillah, thumma alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Okay, alhamdulillah kita bertemu lagi pagi ini tuan-tuan, dan insya-Allah hari ini kita nak masuk pada topik yang baru lagi setelah kita selesai tajuk badal, iaitu salah satu daripada baris mengikut. Kali ini kita nak belajar satu lagi sebab baris. Cuma kali ni bukan baris mengikut, dia adalah baris atas. Kita panggil dia sebagai apa? Mustathna. Tuan-tuan boleh tengok dekat Mustathna muka surat 208 dekat dalam buku warna kuning. Okey. Mustathna, Mustathna. Ada baca-baca ke tuan-tuan tajuk Mustathna? Ada yang pernah baca ke? Pernah belajar ke tuan-tuan? Tak ada? Tak ada. Belum lagi. Ada lah. Belum sampai. Belum sampai lagi. Mustathna. Okey. Mustathna ni dia apa makna mustathna sebenarnya? Isim yang terletak. Isim yang terletak selepas haraf istifna. Isim yang terletak selepas haraf istifna. Kalau kita nak bincang sikit dia punya bentuk dia, mustathna ni bentuk apa? Dia ada bentuk dia tuan-tuan. Pada asalnya kita sebut daripada fi'il madinya tuan-tuan, dia punya bunyi dia adalah istathna. Istathna. Ni fi'il madi sifir berapa? 11. Sifir 11. Sebab dia ada bunyi yang sama dengan apa? Istaf'ala. Ya. Cuma hujung dia tak dibariskan atas sebab haraf illah. Ada alif. Ada alif itulah tak boleh baris atas. Okay, jadi ni sifir 11. Okay, kalau kita nak kiaskan dia tuan-tuan pada sifir 12, dia jadi apa? Dia sifir 12 pula. Petak nombor 2. Petak nombor 2 bunyi dia macam mana yang sifir 11 ni? Fi'il mudhari' dia. Yastaf'ilu. Yastaf'ilu. Jadi bila tuan-tuan kias, kita akan dapat yastathni. Kita akan dapat dia punya sebutan dia adalah yastathni. Yastathniu asalnya macam itulah, yastathniu. Tapi Arab tak sebut yastathniu. Dia matikan sahaja dia punya hujung dia. Okey. Kemudian kalaulah kita kiaskan pada petak nombor 3 masdar, datanglah istilah istithna tu. Istithna yang tuan-tuan biasa sebut, salah satu daripada haraf popular tu datang kat sinilah. Istithna. Terlebih punya gigi dia. Istifnaun.
Okey. Istifna'un ataupun dia punya sebutan asal dia adalah istif'alun. Dia punya sebutan masdar sifir sebelah ni istif'alun. Tapi mana datang perkataan mustafna? Mustafna ni tuan-tuan, dia sama dengan sebutan mustaf'alun. Mustaf'alun. Jadi kalau kita tengok dia punya sebutan dia memang sama dengan mustathna. Cuma hujung tak dapat bunyi, samalah alasan dia huruf illah alif. Okey. Mustathna ni petak nombor berapa? Petak nombor 5. Jadi 1, 2, 3, 5. Yang tu je lah yang muat dekat contoh ni. Jadi istathna, apa maksud istathna? Istathna makna dia seorang lelaki telah mengecualikan. Okey. Yastathni fi'il mudhari'. Dia seorang lelaki sedang mengecualikan. Okey, tapi kalau istithna yang pengecualian. Kalau tadi mengecualikan kan. Kalau dia punya kata terbitan, pengecualian lah. Tapi kalau isim maf'ul petak 5, macam mana kita terjemah dia? Isim maf'ul macam mana tuan-tuan? Orang yang dikecualikan. Yang dikecualikan. Okey, yang dikecualikan. Yang dikecualikan mustathna. Jadi sebab tu tuan-tuan dia kata isim yang terletak selepas haraf istithna. Dia punya dia punya huraian mustathna tu. Isim yang terletak selepas haraf istisna, ialah yang itulah benda yang dikecualikan. Semua telah hadir kecuali Muhammad. Muhammad tu dikecualikan. Kan? Semua bermain kecuali Umar. Jadi Umar tu dikecualikan. Sebab tu dipanggil istilah dia mustathna. Okey, baik. Sebelum kita nak pergi cerita pasal punya hukum-hukum baris dia tuan-tuan, kita nak kenal dahulu dengan adatu istithna, iaitu ungkapan-ungkapan istithna dalam bahasa Arab. Sebenarnya dia bukan ilah je, dia ada banyak sebenarnya tuan-tuan. Jom kita tengok. Dekat dalam buku kuning tuan-tuan dia bagi apa? Yang pertama dia bagi illa. Okey, illa ni biasa kita dengar. Lagi apa lagi tuan-tuan? Ghaira lagi. Siwa. Ada, khala, hasya. Ada, khala dengan hasya. Hasya tu tuan-tuan boleh tambah. Rasanya dekat buku kuning tak ada. Siwa, ada, khala, hasya. Apa makna semua ni? Yang ni maknanya adalah kecuali, melainkan. Semua makna dia sama je tuan-tuan. Sebenarnya istithna ni ada banyak dalam bahasa Arab. Okey. Yang ni kita panggil dia sebagai adatu istithna. Adatu istithna'in. Apa maksud adatu? Dulu kita pernah belajar tuan-tuan adatu syarat. Apa maksud adatu syarat? Adatu syarat maksud dia ungkapan penggantung. Tapi kalau adatu istithna maksud dia ungkapan yang digunakan untuk membuat pengecualian. Istithna. Kenapa kita istilahkan sebagai adah? Kenapa tak guna terus haraf istithna? Sebab tuan-tuan, adatu istithna ni dia ada dua kategori. Satunya apa? Isim. Satu lagi haraf.
Macam illa ni tuan-tuan, illa ni dia dikategorikan sebagai haraf. Ni haraf istithna yang kita belajar. Ghair tuan-tuan, ghair dengan siwa. Ghair dengan siwa ni dikategorikan sebagai isim. Ni isim. Siwa pun isim. Kenapa dia jadi isim? Wallahualam. Saya pun tak tahu kenapa Arab dia beza-bezakan kategori. Ada khala hasya tuan-tuan. Ada khala hasya. Kat sini ulama dia bagi dua kategori. Kadang-kadang dia boleh jadi haraf, kadang-kadang dia boleh jadi fi'il. Jadi dia pelik sikit. Jadi dia ada macam-macam kategori. Sebab tu kita nak sebut dengan bahasa umum dia, kita panggil adat. Dia lebih umum lah. Ungkapan tu maksudnya tak kisahlah isim ke, fi'il ke ataupun haraf. Okey. Kita nak tengok tuan-tuan, sebenarnya kalau tuan-tuan tengok dia punya perbahasan dia dekat buku kuning tu 208, dia ada lebih kurang apa? Tiga petak tu kan? Dia ada 3 petak tuan-tuan dalam buku kuning tu. Tuan-tuan akan perasan ada mustasna bi illa, ada mustasna bi khala ataupun ada ataupun hasya. Kemudian yang ketiga sebelah kiri sekali mustasna dengan ghaira ataupun siwa. Okey. Tapi tuan-tuan, yang kita nak bincangkan hanya mustasna dengan illa sahaja. Yang lain tu semua tidak ada di dalam Al-Quran. Sebab tu yang lain kita tak bincang lagi lah tuan-tuan, sebab dia tidak ada dalam Al-Quran. Sekarang kita fokus pada Al-Quran. Jadi cukup dulu kita bincangkan tentang illa. Tapi ghaira tuan-tuan ada tak dalam Quran? Ghaira. Ada, baru nak tanya Ustaz. Ada banyak. Ada. Ghairil maghdub. Ghairil maghdub, okey. Tapi tu ghair mustafna, istithna ke? Tu persoalan dia. Ghair yang kita jumpa sebenarnya, ghair ni sebenarnya tuan-tuan dia tidak lari daripada tiga makna. Ghaira ni dia ada 3 makna. Ni kategori apa tuan-tuan? Kategori isim. Isim. Jadi bila sebut isim dia boleh berubah baris lah. Ghairu boleh, ghaira boleh, ghairi pun boleh. Ujung dia tu boleh berubah-ubah baris. Kalau sebut haraf tak boleh berubah baris. Sebab tu kita jumpa dalam Al-Fatihah tu dia jadi ghairi. Dalam ayat lain ada juga ghaira. Okey. Jadi dia bertukar-tukar lah. Sebab tu ulama bahasa kategorikan dia sebagai isim. Okey. Makna dia yang pertama tuan-tuan. Makna yang pertama adalah kecuali lah. Kecuali. Cuma yang ni dia tidak ada dalam Al-Quran. Makna yang pertama dia adalah illa. Dia sama makna dengan illa. Iaitu apa makna dia? Kecuali. Okey, itu makna yang pertama. Ni tak ada dalam Quran. Yang ada dalam Quran kebanyakannya adalah dia sama makna dengan laisa. Laisa, apa makna laisa? Apa maksud laisa tuan-tuan? Laisa ni popular ni. Tidak Ustaz. Tidak ataupun bukan. Bukan. Bukan boleh, tidak boleh. Okey, tidak, bukan. Yang ni yang kita jumpa dalam surah Al-Fatihah tu, ghairil maghdub tu. Bukan makna dia kecuali. Makna dia adalah tidak ataupun bukan. Okey, lagi satu tuan-tuan, dia memberi makna yang sama dengan duna. Duna ni pun popular juga. Apa maksud duna? Selain. Selain ataupun boleh juga memberi makna tanpa. Duna yang tanpa lah. Duna ni pun sebenarnya macam-macam makna dia lah tuan-tuan. Tapi dalam Quran banyak duna tu memberi makna tanpa. Min dunillah. Min dunillah ataupun dunallah, tanpa Allah. Selain Allah pun boleh juga. Tanpa ataupun selain.
Okey. Jadi tuan-tuan, yang mungkin kita jumpa dalam Quran yang saya perasan adalah laisa lah. Makna dia sama dengan tidak ataupun bukan. Okey. Ghaira yang sama makna dengan duna ni mungkin ada dalam Quran. Okey. Tapi ghaira yang sama makna dengan illa ni rasanya macam memang tak ada pun dalam Al-Quran. Okey. Jadi kita tak bincanglah mustathna bi ghaira tu sebab dia tidak ada dalam Quran. Kita hanya bincang yang mustathna bi illa. Mustathna dengan illa sahaja. Okey, ada apa-apa soalan tuan-tuan yang ni? Setakat ni. Boleh tuan-tuan? Boleh insyaAllah. Boleh Jom kita teruskan. Kita masuk pada mustasna dengan illa. Kita nak buat pengecualian dengan menggunakan illa. Macam mana dia punya ragam dia? Apa hukum-hukum baris perkataan selepas dia tu? Okey. Tuan-tuan, kita tengok dekat sini. Kita tengok dekat mustasna bi illa tu dia ada berapa pecahan? Dia ada 3 pecahan. Okey, tapi susunan dalam buku ni dia agak macam terbalik sikit lah. Okey. Jadi saya nak susun, saya akan ceritakan 3-3 ni, tapi saya nak mulakan dengan nombor 2 dahulu. Saya nak mulakan yang dengan nombor 2 dahulu. Okey, baik. Benda pertama yang kita nak kena jelas tuan-tuan. Mustasna ni adalah isim yang terletak selepas ada tu istithna, iaitu ungkapan-ungkapan yang boleh membuat pengecualian. Okey. Dan mustathna ni tuan-tuan, kalau kita tengok dalam diagram warna purple A, dia merujuk kepada isim yang berbaris atas. Jadi kita bila kita sebut mustathna je, wajib dia baris atas. Okey. Tapi kita nak bincang sikit tuan-tuan, ada di mana kita jumpa perkataan selepas haraf istisna tu, kita tak nampak pun dia baris atas. Kadang-kadang dia ada baris depan, kadang-kadang dia ada baris bawah. Sebab tu dia ada banyak pecahan kat sini. Okey. Dan saya nak bincangkan, kita ambil dulu yang pertama, iaitu tuan-tuan dia kata apa? Wajib nasab kerana ayatnya sempurna dan tiada haraf nafi. Okey, tuan-tuan boleh susun saya nak ambil yang pertama dulu. Dia kata wajib nasab. Nasab ni maksudnya apa? Baris atas. Baris atas. Apa tanda-tanda baris atas tuan-tuan? Banyak. Okey, jadi tanda-tanda baris atas, kalau kita perhatikan tuan-tuan, ada fathah, ada yang baris atas dengan huruf ya. Okey, hatta ada yang baris atas, tanda baris atas dia adalah kasrah. Ada juga kes-kes macam tu. Okey, nanti kita akan tengoklah. Okay, wajib nasab ni tuan-tuan dia kata apa? Dia kena cukup 2 syarat. Yang pertamanya, ayat lengkap. Ayat sempurna kan? Ayatnya sempurna. Kemudian dia kata apa? Tiada nafi. Okey. Kenapa dia wajib nasab dekat sini? Alasan dia kita panggil sebagai mustasna. Kenapa dia isim tu dibariskan atas selepas illa tu, kita panggil dia mustasna. Okey, kita tengok contoh dekat dalam buku. Syahadtu al-musafirin illa musafirun. Syahadtu al-musafirina illa musafirun. Okey, baik tuan-tuan. Syahadtu yang pertama kita i'rab slow-slow lah. Syahadtu yang ni adalah fi'il apa? Madhi. Fi'il madhi. Sebab kita nampak ada bunyi tu dekat hujung. Okey, jadi bila ada bunyi tu, dhamir dia adalah apa? Ana. Okay, automatik ana ni terus akan jadi apa? Fa'il. Okay, kita terjemahkan dahulu syahadtu. Apa makna syahadtu?
Syahadah. Apa maksud syahadah tuan-tuan? Saksi. Bersaksi kan. Cuma kalau syahadtu ni dia macam melihat lah. Ataupun menyaksikan. Menonton pun boleh juga syahadtu. Tapi yang ni sesuai kita tulis syahadtu ni aku ternampak. Kita terjemah macam itulah sedap sikit. Aku telah terlihat ataupun ternampak. Kita ambil terlihatlah ataupun melihatlah tuan-tuan. Aku telah melihat. Melihat siapa tuan-tuan? Al-musafirin. Al-musafirin ni makna dia apa? Orang-orang yang Musafir. orang-orang yang musafir lah. Orang-orang yang mengembara. Orang-orang yang bermusafir. Cakap Melayu. Okay, al-musafirin ni isim lah. Isim sebab ada alif lam. Okay. Tapi tuan-tuan, orang-orang yang bermusafir ataupun al-musafirin ni, dia menjawab soalan apa tadi? Dia menjawab soalan maf'ulun bih kan? Lihat apa? Lihat orang yang bermusafir. Ramai traveller macam itulah lebih kurang musafirin. Jadi musafirin ni kita akan i'rab dia sebagai maf'ulun bih. Maf'ulun bih mesti baris atas dan tanda baris atas pada musafirin adalah apa? Ya. Ya, sebelum nun tu, yang itulah tanda bagi baris atas musafirin. Kita tak ambil yang di hujung. Sebab yang ni dia perbincangan pada jamak muzakkar salim. Dalam bahasa Arab ni bila kita sebut muthanna ke, bila kita sebut jamak salim ke tuan-tuan, mesti dia akan pakai wakil baris. Bila sebut muthanna ataupun jamak, mesti dia akan pakai wakil baris. Okey, syahadtu al-musafirin, aku telah melihat orang-orang yang bermusafir itu illa ni adalah haraf istithna. Okey. Musafiran kita jumpa isim selepas dia. Kenapa dia baris atas tuan-tuan? Sebab dia mustasna. Kenapa dia jadi mustathna dekat sini? Sebab dia cukup kedua-dua syarat dekat atas ni. Kalau tak cukup kedua-dua syarat tuan-tuan, dia akan jadi baris lain. Dia akan jadi sebab baris yang lain, bukan sebab mustathna. Mungkin dia akan masuk benda-benda yang lain. Tapi kalau tuan-tuan tengok kat sini, syarat pertama dia mesti ayat tu telah sempurna sebelum dia kan. Jadi tuan-tuan tengok syahadtu al-musafirin ni dah sempurna ke belum? Dah. Sebab dah ada fi'il, dah ada fa'il. Lepas tu bonus pula ada maf'ulun bih. Okey. Jadi yang ni sempurnalah. Ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ulun bih pula. Lengkap jumlah fi'liyah dia. Kemudian ada tak nafi? Ada. Ila tu nafi. Oh, ila istisna. Nafi. Tak ada. Nafi tak ada. Jadi nafi tu apa tuan-tuan? Contoh macam ada ma ke, ataupun ada la ke dekat pangkal dia yang memberi makna tidak tu. Okey. Jadi dekat ayat ni tiada nafi dan ayat dia sempurna, maka musafir ni akan dibariskan atas kerana dia tu mustathna. Kerana seorang musafir ni, apa maksud dia musafir pula? Jalan. Seorang jalan. Kalau yang ni dia sama je dengan musafirin. Cumanya musafiron ni merujuk kepada seorang lelaki yang bermusafir. Beza seorang dengan ramai je. Jadi tuan-tuan, macam mana sebenarnya nak kata apa? Seorang lelaki musafir ni lah yang dikecualikan. Aku telah melihat orang-orang musafir tu. Aku telah melihat lelaki-lelaki yang bermusafir tu. Kecuali seorang saja aku tak nampak. Maksudnya ada seorang saja orang bermusafir tu yang dikecualikan dalam ayat ni. Okey. Cuba saya bagi contoh yang kedua lah tuan-tuan. Contoh yang kedua. Ni boleh saya padam tuan-tuan? Saya ambil slide baru boleh?
Boleh, Ustaz. Boleh eh? Boleh. Okey, saya nak buat ayat hadara. Hadara at-tullabu. Illa Muhammad. Okay, tuan-tuan, hadara. Hadara ni adalah fi'il apa? Fi'il madhi. Firsat. Hadara maksud dia telah hadir. Cakap Melayu lah. Okey, apa dia punya dhamir tuan-tuan? Huwa. Dhamir dia huwa. Sebab dia tak ada penambahan di hujung kan? Okay, huwa. Jadi kalau dhamir huwa ni, kita carilah dahulu fa'il yang baris depan. Ada tak kita jumpa fa'il baris depan? At-tullabu. Apa makna at-tullab? Pelajar lelaki. Pelajar lelaki. Okey. Hadara maksud dia telah hadir. Siapa yang telah hadir? Pelajar-pelajar lelaki. Jadi yang ni fa'il lah, sebab tu dia baris depan Okey, baik. Yang ni tak perlu terjemah huwa ni. Kemudian kita jumpa illa. Okey, illa ni maksud dia kecuali, haraf istithna. Kita jumpa selepas illa tu Muhammad. Jadi macam mana tuan-tuan nak bariskan Muhammad? Muhammadan. Kenapa? Mustasna. Dia jadi mustasna. Sebab dia mustasna. Mustasna apa makna dia? Selepas illa. Selepas illa yang tiada nafi. Dia tiada nafi. Dia kena sertakan sekali dengan syarat-syarat dia. Lepas ni ada yang kategori kedua, ketiga ni, kita jumpa dia selepas illa tapi dia baris depan, dia bukan mustasna. Kita jumpa dia selepas illa tapi dia baris bawah. Jadi dia bukan mustasna. Okey. Jadi tuan-tuan, okey, kita boleh kata dia selepas illa, tetapi ayat sebelum illa tu telah sempurna sebab ada fi'il dan fa'il. Kemudian dia tidak diganggu, tidak didahului oleh haraf nafi. Jadi maka Muhammad kat sini kita bariskan atas kerana dia tu mustasna. Cukup syarat dia itulah, syarat dia yang dua tadi. Hadarat tullab illa Muhammadan. Telah hadir pelajar-pelajar itu kecuali si Muhammad. Jadi Muhammad tu dikecualikan kat sini. Kena bariskan atas. Ustaz, Ya, nak tanya Ustaz. silakan. Illa ni dia memang kena bersandar tak Ustaz? Illa kena bersandar, maksudnya apa? Mudhaf. Sebab illa ni kan dia memang selepas illa ni dia memang harus kena ada isim kan? So sebenarnya illa ni dia mudhaf tak? Tidak. Dia huruf. Illa ni dia tidak mudhaf. Sebab dia adalah haraf. Kalau mudhaf ni dia mesti isim. Tapi soalan dia kecuali apa? Kecuali apa? Kenapa soalan dia sama macam soalan mudhaf ke? Tapi itulah sebab dia bukan isim. Dia kalau isim baru sesuai untuk bersandar. Baru sesuai Dia mesti isim. Sebab salah satu tanda isim tu adalah mudhaf. Jadi mudhaf tu mesti isim je. Mudhaf tak boleh haraf, mudhaf tak boleh fi'il. Okey Ustaz. Okey Ustaz. Terima kasih Ustaz. Okey, sama-sama. Okey, yang kategori pertama tuan-tuan boleh tapi dalam buku kuning dia merujuk kepada poin nombor 2 Sekarang saya nak ambil poin nombor 3 pula. Dia ambil 2, 3, kemudian yang terakhir baru saya ambil nombor 1. Okey, kita ambil poin nombor 3 pula tuan-tuan. Dia kata apa? Harus nasab atau badal. Apa makna harus kat sini? Maksudnya boleh pilih. Ataupun kalau tuan-tuan kita bincang dalam Al-Quran nanti, tuan-tuan akan nampak dua pilihan ni.
Maksudnya kadang-kadang Quran pakai satu, atau Quran pakai yang apa, dia kata nasab. Ada juga ayat lain Al-Quran pakai yang badal. Kalau badal ni macam mana? Kalau nasab baris atas kan? Kalau badal, Dia ikut mubdal. badal dia ikut. Dia jadi mengekor je isim sebelum dia lah. Okey, ni dia ada dua pilihan Sama ada dia kata nasab. Tapi kenapa nak nasab? Apa dia punya alasan dia? Mustathna. Okey. Ataupun baris mengikut. Baris mengikut pula kenapa? Badal. Jadi ada dua pilihan ni lah. Sama ada nak guna mustathna ataupun kita guna badal. Tapi kita tengok dulu tuan-tuan, apa dia punya alasan dia, apa dia punya syarat dia kat situ. Dia kata, kalaulah ayat sempurna, okay, ayat sempurna sebelum illa tu, tapi ada apa? Ada nafi. Ayat sempurna, dalam masa yang sama, ada nafi. Contoh dekat dalam buku tu dia bagi ada ma tu lah. Ma nafi. Tidak dekat awal-awal dia. Okay, jom kita tengok contoh buku tu. Ma syahadtu minal ghaibin. Ma syahadtu. Minal ghaibina. Tuan-tuan i'rab dekat buku kuning je ke tuan-tuan salin balik? Buku kuning tapi dia tak ada minal. Salin Tak ada balik. min. Dekat buku kuning tak ada min? Saya punya tak ada min. Ada. Tak ada Ustaz. Ini buku lama. Oh tak ada. Tak ada tu buku lama kot. Okay, saya tambah. Dia kena tambah min. Masyahatu minal ghaibina. Illa, dia ada bagi berapa pilihan tu? 2. Dia ada bagi dua pilihan Satunya illa apa? Ghaiban. Satunya illa ghaiban. Ghaiban tu dia kena letak alif lah tuan-tuan sebab dia ada, kalau tanwin baris atas dalam bahasa Arab ni kena tambahkan alif. Okey. Satu lagi pilihan tuan-tuan dia bagi ghaibin. Okey, jadi ada dua. Dan Al-Quran guna dua-dua. Al-Quran dia pakai dua-dua. Kadang-kadang satu ayat lain dia pakai ghaiban, kadang-kadang dia pakai ghaibin. Okey, jom kita tengoklah. Yang pertama tuan-tuan, ma ni adalah apa? Nafi. Ma ni adalah nafi. Kita kena nampak yang ma ni adalah nafi. Syahadtu. Syahadtu ni adalah fi'il madhi. Macam contoh yang pertama tadi kita tengok, dhamir dia adalah ana. Kan? Dhamir dia adalah ana, ana akan jadi fa'il. Apa makna syahadtu? Aku telah melihat. Aku telah melihat. Okey, kemudian kita jumpa perkataan min. Min ni adalah apa tuan-tuan? Haraf jar. Maksudnya dari lah. Ataupun dari kalangan. Selepas haraf jar dia mesti apa? Majrur. Selepas haraf jar dia mesti majrur. Mesti baris bawah. Al-ghaibin, isim yang berbaris bawah. Mana tanda baris bawah dia? Ya. Ya. Dia guna? Dia guna ya kat sini lah. Al-ghaibina. Tu dia punya wakil baris dia. Sebab dia dalam bilangan jamak kan? Apa makna al-ghaibin? Ghaib. Ghaib. Orang yang baik. Orang yang ghaib maksudnya masuk alam bunian. Ada. Maksudnya orang-orang yang yang tidak hadir. Oh. Ini bukan ghaib yang hilang masuk alam lain tuan-tuan. Suspend.
Okey, jadi kalau kita tengok kat sini apa makna dia setakat ni? Tidaklah aku melihat. Tidaklah aku telah melihat dari kalangan orang-orang yang tak hadir. Oi, menjela-jela tu punya bahasa dia. Maksudnya dia nak kata aku tidak melihat orang-orang yang tidak hadir. Tak nampak lah. Yelah dah tak hadir memang tak nampak. Illa. Illa ni adalah haraf istithna, kecuali. Okey. Selepas dia tu akan ada isim. Dan isim dia tu akan ada dua pilihan baris, sama ada kita nak guna dia baris atas ataupun badal. Sama ada tuan-tuan nak mustasna. Kalau mustasna kita bariskan kena baris atas lah. Ya. Sebab mustasna memang dia kena baris atas. Tapi kalau badal, Dia mengikut. badal dia mengikut. Ikut baris bawah. Jadi dia mengikut siapa? Ibin. Ghaibin. Ghaibin ni yang kita panggil dia sebagai mubdal. Minhu. Mubdal min. Kalau tuan-tuan ambil pendapat yang ghaibin, maka dia baris bawah kerana apa? Kerana dia badal. Jadi badal dia akan ikut perkataan sebelum dia. Dia akan ikut al-ghaibin. Al-ghaibin adalah mubdal minhu. Dua pilihan. Kenapa dia ada dua pilihan kat sini? Sebab kita nampak ada punya ciri-ciri ayat dia. Ayat dia sempurna. Sempurna tak tuan-tuan? Sempurna. Sebab bagi orang Arab, bagi ulama bahasa, fi'il dan fa'il tu dah sempurna dah. Jumlah fi'liyah kalau ada fi'il dan fa'il dah cukup sempurna. Okey. Kemudian dia didahului oleh haraf nafi. Maka kat sini tuan-tuan kita akan ada dua pilihan. Dan dua-duanya betul lah. Ghaiban dengan ghaibin. Okey. Boleh? Kita kena ambil satu contoh lagi lah tuan-tuan. Ambil satu contoh lain pula. Ni boleh saya pindah slide baru? Boleh Ustaz. Boleh Jelas tuan-tuan yang nombor 2 ni. Nombor 2 ni dia macam ada dua pilihan. Jadi mencabar sikit lah. Sebenarnya mencabar dekat mustasna ni tuan-tuan nak kena tengok dia punya syarat-syarat dia tu. Kadang-kadang tertukar-tukar. Okey, kita tengok yang nombor 2 pula. Saya nak ambil contoh dia. Ma laqaitul ummal. Ma laqaitul ummal. Laqaitu, laqitu. Laqitul ummal. Illa. Okey. Illa. Kita nak kata apa? Illa Zaid. Okey, baik. Ma laqitu. Ma yang pertamanya, yang ni adalah ma nafi. Okey, makna dia tidak. Laqitu yang ni senang-senang kita nampak ada bunyi tu kat ujung Jadi dia adalah fi'il Madi. fi'il madhi. Dhamir dia ana. Ana akan jadi fa'il. Okey, jadi macam mana tuan-tuan terjemah laqitu? Laqitu ni maksudnya liqa' ataupun berjumpa. Bertemu. Bertemu. Laqitu kita terjemah dia aku telah bertemu. Tidaklah aku telah bertemu ataupun berjumpa al-ummal. Apa maksud al-ummal? Para pekerja. Para pekerja, ramailah tuan-tuan Para pekerja ni jamak ni, cuma dia pakai jamak taksir. Kenapa al-ummal dia baris atas? Maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Kenapa maf'ulun bih? Sebab dia jumpa pekerja. Siapa yang dia jumpa? Pekerja. Siapa yang dijumpa kan? Bertemu siapa? Bertemu siapa? Bertemu para pekerja. Dia menjawab soalan maf'ulun bih lah. Ma laqitul ummal. Tidaklah aku bertemu para pekerja itu. Kemudian illa. Illa ni adalah istithna.
kecuali. Isim selepas illa ni, yang ni yang kita nak i'rab sebagai apa? Kita tengok dahulu keadaan ayat sebelum illa tu. Kita nampak sebelum illa tu, ayatnya sempurna tak tuan-tuan? Sempurna. Sempurna. Ni betul-betul sempurna lah sebab ada fi'il, fa'il, maf'ulun bih. Kemudian ada nafi. Jadi bila ada nafi tuan-tuan, kita akan ada dua pilihan. Ada nafi dan ayat sebelumnya sempurna. Tuan-tuan nak bariskan Zaid ni dengan baris apa? Atas. Illa Zaidan. Sama ada tuan-tuan nak bariskan dia dengan baris atas, Zaidan. Tapi kenapa dia baris atas? Kenapa? Mustasna. Dia baris atas kerana mustasna. Mustasna. Ataupun pilihan kedua, badal. Jadi badal baris dia apa? Mengikut. Badal baris dia mengikut. Dia nak mengikut siapa kat sini? Ummal lah. Ummal. Tapi Ummal baris atas juga, maka Zaid pun badal baris atas jugalah, samalah. Oh. Jadi sama je lah tuan-tuan kan. Kat sini dia tak ada perbezaan baris. Boleh dua lah. Dua-dua boleh. Cuma nama je ni. Ya. Oh. Istilah adalah pakai lain-lain yang ni kita panggil mubdal minhu. Apa maksud badal ni tuan-tuan? Maksud dia ganti kan? Kalau mustasna kita faham lah. Mustasna ni maksudnya perkara yang sesuatu yang dikecualikan. Jadi Zaid kat sini yang terkecuali kan? Jadi kita fahamlah konsep mustasna tu. Tapi apa logiknya konsep badal dekat sini? Apa makna badal? Ganti. Maksudnya Zaid ni boleh menggantikan kedudukan Ummal. Kalau ikut ayat mudahnya tuan-tuan, dia macam mana? Kita buat ayat macam ni. Tuan-tuan buang ma, tuan-tuan buang dengan illa sekali. Dia akan jadi laqitu Zaidan. Ini bahasa mudah dia kan? Saya rasa kita orang Melayu pakai bahasa macam ni je. Orang Arab je tuan-tuan, dia suka bahasa lenggok-lenggok sikit. Laqitu Zaidan. Aku telah berjumpa Zaid. Sama tak dengan ayat di atas? Sama je. Tidaklah aku bertemu para pekerja kecuali Zaid. Tu menjela-jela sikit lah. Tapi sebenarnya tuan-tuan, dia bukan sia-sia buat panjang-panjang macam ni. Dalam bahasa Arab, dia ada panggil yang ni ada unsur-unsur penegasan. Ataupun ada unsur-unsur membataskan. Maksudnya dia tidak berjumpa siapa pun pekerja dekat syarikat tu kecuali Zaid sahaja. Maksudnya dia lebih kuat lah daripada laki tu Zaidan tu. Dia lebih kuat daripada ayat yang di bawah ni. Ustaz, nak tanya Ustaz. Ya, silakan. Selepas illa boleh tak ada jumlah ismiyah? Boleh? Selepas illa boleh tak ada jumlah ismiyah? Saya rasa macam tak ada. Oh, tak ada? Tak ada. Oh. Dia selepas illa ni biasanya isim je lah. Isim je? Oh. Biasanya selepas illa tu adalah isim sahajalah. Sekadar pemerhatian saya lah. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Saya pun tak berani nak buat rumusan. Tapi sekadar yang kita tengok dekat contoh 209 tu, selepas dia isim je. Selepasnya isim saja. Tak pernah akan ada ayat lah. Okey Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Okey tuan-tuan, ada apa-apa soalan tak untuk contoh kedua ni? Ada? Tak ada? Ke faham betul tuan-tuan mustasna Faham untuk hari ni. Kita faham lah. Setakat hari sekarang ni faham lagi lah Hari ni je. Okey, nanti kita tengok contoh Quran. Nanti kita tengok contoh Quran lah Okey. Jadi tuan-tuan, ni bukan sesaja kita bagi pilihan mustasna badal sebab Al-Quran pakai kedua-duanya sekali. Dalam Al-Quran nanti kita jumpa sebelum daripada illa tu ada nafi, kemudian ayat dia sempurna.
Satu ayat lain Quran pakai mustasna, satu ayat lain Quran pakai badal. Jadi tuan-tuan akan jumpa kedua-dua perbahasan ni dalam Al-Quran. Okey. Kita tengok yang terakhir pula. Contoh yang terakhir, kategori yang terakhir tuan-tuan, iaitu yang dalam buku kuning nombor 1 tu lah. Nombor 1 dia kata apa? Ataupun nombor 3 lah bagi saya, nombor 3 ni. Dia kata i'rab mengikut Ayatnya kerana tidak sempurna. i'rab mengikut ayat. Yang ni dia ada macam-macam kemungkinan ikut kesesuaian dia dekat situ. Okey, dia tak semestinya mustasna, dia tak semestinya badal. Dia mungkin dia boleh jadi fa'il, dia boleh jadi maf'ulun bih. Kita akan tengok kesesuaian dia lah. Tapi tuan-tuan, yang ni syarat dia kalau macam mana? Kalaulah ayatnya tidak sempurna. Ayat tak sempurna dan ada nafi. Okey, apa makna ayat tak sempurna tuan-tuan? Kalau jumlah fi'liyah, dia punya fi'il dan fa'il tu tak komplit lagi. Okey? Kalau jumlah ismiyah, contoh macam mubtada khabar, mubtada dan khabarnya tak lengkap lagi. Tu maksud ayat tak sempurna. Okey, nafi tu nafi lah macam biasa. Okey, baik, kita tengok contoh dekat dalam buku. Dia kata apa? Ma ra'aitu illa sahiban. Ma ra'aitu illa sahiban. Macam mana kita nak tahu ayat tu tidak sempurna? Dengan mudah kita nak tahu ayat tu tak sempurna. Kita akan nampak isim selepas illah tu dia masih berkait perbincangannya dengan ayat sebelum illah. Bila tuan-tuan nampak ada kaitan, maksudnya ayat tu tidak sempurna. Okey. Kita tengok daripada awal, ma ni adalah ma apa? Nafi. Ma nafi. Apa makna dia? Tidak. Baik, ra'aitu. Ra'aitu ni adalah fi'il Madi. fi'il madhi. Daripada tadi dhamir dia masih ana. Banyak dhamir ana je contoh hari ni. Okey, ana ni akan jadi Fa'il. fa'il. Apa maksud ra'aitu? Aku melihat. Aku melihat. Telah melihat. Aku telah melihat. Aku telah melihat. Jadi aku tidak melihatlah sebab ada ma tu Aku tidak melihat. Ma ra'aitu. Kemudian kita jumpa illa. Kecuali istifna. Sahiban. Apa maksud sahiban? Kawan tu. Kawan. Sahabat. Sahabat. Sahabat ataupun teman ke kawan ke boleh lah. Semua tu makna dia sama je. Seorang sahabat ataupun seorang teman. Kenapa sahiban ni baris atas? Mustasna. Mustasna. Kalau mustasna tuan-tuan nampak dia dikecualikan tak? Tidaklah aku melihat melainkan seorang kawan. Kawan. Macam tak mengecuali, dia nak mengecualikan apa? Oh, tak Sebab dia ada nafi, dia ada Ya, dia bukan mustasna, Jadi bukan badal. aku melihat kecuali Tapi dia tak sempurna. Dia tak tahu apa. Dia tak tergantung. Ustaz dah freeze. Jadi hal ke? tak dengar Ustaz. Ustaz dah freeze lah. Ustaz dah frozen, Ustaz dah kaku. Ni dah jadi hal lain tadi. Hujan ke kat sana? Tadi ini dah tak ada hal lah. Hujan ke? Wifi dia tak. Yalah signal. Line Ustaz dah interrupted. Dia take 5 sekejap. Yang lain semua okey? Okey. Okay. Alhamdulillah. Apa, rehat kejap. Rehat 5 minit. Okey, alhamdulillah. Take 5. Ustaz left. Ustaz dah left. Biasanya kalau hujan gitu kan baru wifi dia tak ni. Tak apa, kita take 5 dulu. Semalam apa hari Rabu Mubdal Minggu. Lepas tu ni pula Mustasna. Ustaz terpadam. Ustaz
Ustaz punya laptop habis bateri kot. Wah. Mungkin. Makin lama Banyak makin maju. kemungkinan. Kita punya pelajaran ni makin laptop lama tu makin maju. padam. Laptop dia merajuk. Banyak benda Ini sikit sebab Sebelum ni kita tak pernah jumpa lagi Mustasna kan? Betul? tak pernah. Tak pernah. Adalah Ila Tak pernah, tapi tak pernah jumpa lagi. Itulah bila Ustaz highlight ni baru kita perasan, oh ada Mustasna. Ustaz highlight sebab mungkin nanti akan jumpa. Tu sebab. Yelah, Ustaz ni dia study dulu sebelum ngajar kita, bagus sangat. InsyaAllah. Ustaz akan jadi very efficient macam bapak dia, macam ayahnya. Tapi ayah dia advance sangat. Apa, tak boleh nak ikut. Terlampau advance. Ayah dia dah very senior, tak Dah boleh laju sangat. laju sangat. dah tak boleh nak break dah. Tak boleh nak kejar. Susah. Ustaz dia cepat dia. Kalau Kalau ikut dia dia punya dengar dia perbincangan boleh dia lah. laju sangat. Saya Tak satu boleh. dengar je. Mencungap kita nak ikut kelas dia. Tak, saya dengar-dengar dia punya surah Yasin dulu-dululah. Surah Yasin dengar je lah. Itulah kita tak terikut. Sekarang ni dia tengah buat surah Al-Kahfi dengan surah Yusuf kan. Wow, memang very advance lah. Payah kita ya. nak catch. Ya ke? Oh. Kita belum sampai lagi tahap tu. Dia punya student pun memang expert dah semua. Nak tanya, sebelum you all kelas online, you all punya kelas fizikal kat mana Tak ada kelas fizikal. Saya kat Dia tak ada kelas fizikal. Memang belum Online pernah aja. fizikal Saya dengan- dekat Bangi, dekat OUM, dekat Masjid Al-Um dengan Ustaz dekat Ustaz Khairul. Ustaz Khairul. Dengan Ustaz Rushdi jugalah. Oh. Hud lah, hud. Hanya Tapi rasanya you tinggal tak setahun buat miss fizikal lagi, 1 kan? year tak belajar jadi dah tertinggal banyak. Tak boleh ikut dah. Harap kalau tertinggal je habislah. Dia kena mula Berhenti basic. sebenarnya. Dia kena continuously kena follow. Dia mesti nak refresh lalu. Kalau tinggal tu maknanya hilang dia punya istilah-istilah tu kita dah Kena balik semula basic lah. Balik lagi basic. Hilang Mana lebih efektif? Kelas fizikal ke atau online kelas? sama. Saya rasa online lagi Saya efektif lah. sama. Sebab jimat online masa. Boleh soal kan. Online lebih mudah. Sebab kita fokus terus dekat ni lah. Itu je. Okay. Sebab saya tak ada experience physical class. Memang saya all along memang online class saja. Physical class bagus juga boleh interact dengan ustaz, tapi masalah dia masa lah, lebih masa lah kita nak travel. Kita kena Tak travel. convenient kan? Tak convenient. Kadang-kadang selalu kalau kelas physical malam. Okay. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kita ambil kita rehat. Alhamdulillah. Rehat Ustaz natural. dah break. Ada Sorry. break. Take 5 lah Ustaz. Kau hari saya pun tak Laptop perasan tak dia ada punya bateri ke Ustaz? apa dia? Laptop tak ada bateri ke? Tak, biasa pasang charger ni, tiba-tiba saya tengok pagi tadi tadi terpadam, rupanya tak terpasang dia punya apa. Ada campur. Dia tak ada kontak. Okeylah. Kita habiskan ni lah. Lepas tu ambil satu contoh lagi nak bagi nampak. Nanti kita sambung lagi lah minggu depan. Okey. InsyaAllah. Ma ra'aitu illa sahiban. Sahiban. Tadi kita dah i'rab tuan-tuan, ma tu adalah ma Nafi. nafi, ra'aitu fi'il madhi dan dhamir dia ana terus jadi fa'il. Okey. Sahiban, kenapa dia baris atas tadi? Dia maf'ulun bi. Maf'ulun bi. Sebab tadi kita nak kata mustasna, sesuai tak jadi Boleh. mustasna? Tak boleh. Dia tak boleh sebab kalau mustasna, dia nak mengecualikan daripada siapa? Cukup syarat pun. Kan? Kalau dia sebut aku telah melihat pelajar, okey, lepas tu dia nak kecualikan sahabat ataupun sahiban ni daripada pelajar tu, sesuai lah jadi mustasna.
Tapi kat sini dia tak ada dia punya orang yang dikecualikan tu. Kelompok yang dikecualikan tu. Okay, jadi sahiban kat sini dia bukan mustasna, dia hanyalah apa? Maf'ulun bih. Lihat siapa? Lihat seorang teman. Bahasa mudah dia tuan-tuan. Ra'aitu sahiban je. Cuma yang ayat ma ra'aitu illa sahiban ni lebih kuat daripada ra'aitu sahiban. Dia lebih ada unsur-unsur orang Arab dipanggil apa? Kalau dalam balaghah tu dipanggil qasr. Qasr tak silap saya, qasr. Maksudnya dia nak membataskan kat sini. Ma ra'aitu illa sahiban, tidaklah aku melihat melainkan hanyalah seorang sahabat je. Jadi ayat dia beza sikitlah. Beza sikit dia rasa dia tu berbanding ayat yang ra'aitu sahiban, aku telah melihat seorang teman. Dia nampak beza sikitlah. Dalam ayat ni illa tu bukan istisna Ustaz. Illa masih lagi dikira sebagai istisna. Masih dikira sebagai istisna. Cuma selepas tu tak ada mustasna lah. Okay, so kita boleh terjemahan tak boleh kecuali lah kan? Apa dia? Kalau illa ni masih istisna, dia punya terjemahan takkan boleh jadi kecuali. Jadi kecuali masih boleh lagi sebenarnya. Kecuali lagi, masih kecuali kan? Kecuali lagi. Dia masih kecuali. Dia istisna. Dia masih istisna. Terjemahan dia sama juga kecuali, melainkan, itu semua terjemahan istisna. Masih, tapi dia masih tak ada sama. pilihan di sini. Tapi bukan mustasna. Isim yang selepasnya bukan mustasna. Itu maksudnya. Isim selepasnya bukan mustasna. Ini ada kaitan dengan formula 31 Ustaz. Kecuali sahabat. Formula 31 ya, ada kaitan. Yang ni adalah. Ini ada kaitan. Jadi maknanya kalau kita jumpa illa, maknanya haraf nafi dia bukan saja ma lah. Maknanya kaifa, hal, man, in tu pun termasuk jugalah. Kalau betul. Okay, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Jadi dia bukan ma saja. Tak kisahlah kalau ada la ke ataupun yang kita bincang kat formula 31 tu. Ada in, kaifa, hal, man. Tu semua adalah dikira sebagai nafi bila dia bertemu dengan illa. Okay. Saya terlupa nak sebut satu istilah dekat tuan-tuan. Bila ada mustasna, dia mesti ada pasangan dia tu kita namakan mustasna minhu. Mustasna minhu. Okay, saya tengok contoh yang awal tadi. Ni. Mustasna minhu tu maksudnya apa? Yang dikecualikan daripadanya. Kalau badal, mubdal minhu kan? Yes. Kalau mustasna dia ada pasangan juga. Nama dia mustasna minhu. Mustasna minhu. Yang dikecualikan daripadanya. Yang ni logik lah kita kata mustasna. Sebab apa? Seorang lelaki yang bermusafir ni dikecualikan daripada kelompok lelaki-lelaki yang bermusafir. Dia ada satu kelompok dulu. Mesti disebutkan mustasna minhu dulu. Satu kelompok tu. Barulah boleh ada pengecualian. Ataupun kita tengok yang contoh lagi. Yang mana kita ambil tadi. Hadarat tullabu illa Muhammadan. Mana mustasna minhu dia? Tullabu. Ni mustasna minhu. Dia sebut dulu kelompok pelajar tu. Barulah dia buat pengecualian. Siapa yang terkecuali daripada kelompok pelajar tu? Muhammad. Di kalangan pelajar tu siapa yang terkecuali, yang tidak hadir adalah si Muhammad. Okey, lagi yang ni yang contoh panjang sikit tadi. Kita ambil inilah yang laqitul ummal. Tapi yang ni contoh ni saya tulis badal mubdal minhu. Yang tu kalau tuan-tuan ambil yang badal kan. Kalau tuan-tuan ambil yang pendapat mustasna, al-ummal tu akan jadi apa? Mustasna minhu. Mustasna min.
Okay, tu dia punya pasangan dia lah. Okay, jadi macam tu senang sikit tuan-tuan. Barulah kita boleh, cara mudah nak teka mustasna ni, dia mesti ada dahulu mustasna minhu. Dia mesti ada satu kelompok yang dikecualikan tu dulu. Kalau tak ada kelompok, tiba-tiba kita buat pengecualian. Jadi pelik lah, tiba-tiba dikecualikan. Contoh macam tuan-tuan jumpa dekat ma ra'aitu illa sahiban. Ni tak ada kelompok. Mustahil dia boleh buat pengecualian kat sini. Okey. Ustaz, saya nak tanya Ya. Ustaz. Silakan. Tadi yang ghairu, ghairi itu, isim selepasnya akan ikut ikrab ayat jugalah. Ghairu, ghairi. Dan isim selepasnya boleh jadi mudhafun ilaihi ke, boleh jadi apa-apalah dalam ayat tu. Oh, yang ni yang puan tanya berkenaan dengan mustasna bi ghaira ke? Yang pertamanya mustasna bi ghaira dia tak ada dalam Quran lah. Cumanya ghaira ni kalau nak bincang dia punya mustasna dia tuan-tuan, dia bukan isim selepas ghaira. Dia lain tuan-tuan, dia lain. Mustasna dengan ghaira, dia punya perbincangan mustasna dia adalah pada perkataan ghair tu sendiri. Jadi ghair tu yang kita bincang pada dia, ghairu, ghaira, ghairi. Adapun isim selepas ghaira dengan ghairi tu kita i'rab dia sebagai mudhafun ilaih. Semua isim selepas ghair di i'rab sebagai mudhafun ilaih, maka dia mesti baris bawah. Mesti baris bawah. Itu yang saya tanya tu. Lepas tu tengok contoh dia pun semua wahidin, talibin kan. Talibin dia baris bawah aja. Okey, jadi dia mudhaf lah. Dia mudhaf, dikira mudhaf. Okey, terima kasih. Sama-sama. Okey, saya nak ambil satu lagi tuan-tuan, contoh terakhir boleh Tadi terkeluar kan? Makan masa sikit restart. Kita ambil satu contoh lah. Contoh lagi. Okey. Saya ambil ma qatalal jundu illa irhabiyyan. Ma qatalal jundu illa irhabiyyan. Irhabi. Okey, baik. Ma yang pertama, yang ni adalah ma nafi. Ni saya bagi contoh untuk kategori ketiga yang kita bincang tadi. Ma ni nafi maksudnya tidak. Okey. Qatala. Qatala ni apa dia? Telah membunuh. Telah memerangi. Memerangi. Dia kalau qatala yang tu membunuh. Kalau qatala memerangi. Okey. Siapa yang telah memerangi tu? Tentera al-jundu. Al-jundu ni tentera lah. Dia baris depan kerana fa'il. Tidaklah tentera itu telah memerangi. Tidaklah tentera itu memerangi illa kecuali irhabiyyan. Apa maksud irhabiyyan? Pengganas. Teroris. Kalau dalam bahasa Arab teroris sebut irhabi. Kalau dekat Arab dia nak tuduh orang tu pengganas, dia sebut irhabi lah tuan-tuan. Irhabi. Okey, kenapa irhabi dia baris atas? Boleh tak kita kata dia mustasna? Boleh. Kalau nak kata mustasna, dia mesti ada kelompok yang dikecualikan. Jundu. Mustasna. Macam tu. Pengganas ni dikecualikan daripada kelompok tentera. Boleh ke tuan-tuan? Sesuai ke sini? Tak sesuai. Lain orang Lain orang. Tak sesuai. Lain orang. Dia lain ni kat sini irhabi. Sebenarnya
apa yang sesuai pada irhabi ni kenapa dia baris atas? Boleh tak kita kata dia maf'ulun bih? Boleh? Perangi siapa? Perangi siapa? Siapa? Perangi pengganas. Jadi yang lebih sesuai kat sini kita kata dia adalah maf'ulun bih. Jadi senang cerita bila tak nampak mustasna minhu yang sesuai pada ayat sebelum dia, maka dia bukan pada sebelum daripada illa tu, maka dia memang tidak akan ada pun mustasna. Dia mesti masuk dalam perbincangan baris yang lain. Tidaklah tentera itu, ya? Kena tahu makna jugalah. Kena tahu makna. Kena tahu makna tu benda yang paling penting lah awal-awal. Kena tahu dululah, kalau tidak kita main teka-teka je kan. Kita tengok baris je Ustaz. Tengok baris je kan. Tapi bagus kalau kita tahu makna dulu tuan-tuan. Sebab macam kita nak tahu maf'ulun bih pun sebenarnya kena tahu makna kan. Ya, betul. Kita nak tanya fa'il pun tuan-tuan kena tahu makna. Siapa yang perangi? Kalau maf'ulun bih, perangi siapa? Perangi pengganas. Ya, baik. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Okey. InsyaAllah nanti kita sambung lagi. Hari Isnin kita akan praktis dekat muka surat 209 tu lah tuan-tuan. Tuan-tuan nak buat latihan dulu ke? Tengok dia masuk kategori yang mana satu. Hari Isnin nanti kita akan praktis sama-sama lah. Ya, ada apa-apa soalan tuan-tuan untuk perbincangan hari ni? Mustasna. Mustasna dan mustasna minhu. Badal dan mubdal minhu. Mana lagi mudah tuan-tuan? Badal lagi mudah. Badal. Badal lagi mudah. Badal tak banyak. Badal tak banyak ragam kan? Yang ni ada pula kategori-kategori dia. Tak tahulah lepas 2 hari ni nanti Ustaz. Kalau nak jumpa nanti Nak tanya Ustaz. Ya. Untuk Ra'iban dengan ataupun Ra'ibin tadi dia punya minhu yang mana ya? Mustana Oh, masyahatu minal Ra'ibin tu kan? Ya, yang mana tu mustana. Kalau Ra'iban kita i'rab dia sebagai mustathna, maka mustathna minhu dia adalah al-Ra'ibina. Mustathna minhu dia mesti sebelum daripada illa. Okey. Terima kasih Ustaz. Okey, sama-sama. Ustaz nak tanya yang Ra'ibina tu pun maf'ulun bih juga kan walaupun dia majrur. Kedudukan dia macam maf'ulun bih lah, cuma dia sebab diganggu oleh haruf jar tu kan. Jadi fi mahali maf'ulun bih. Boleh kata dia fi mahalli. Okey, terima kasih Ustaz. Fi mahalli maf'ulun. Di kedudukan maf'ulun bih Ya, sebab soalan dia apa dia fi'il dia? Melihat siapa? Melihat orang-orang yang tidak hadir. Jadi dia menjawab soalan maf'ulun bih. Cumanya al-ghaibin tu diganggu oleh haruf jar sebelum dia. Okey. Okey, insya-Allah kita sambung nanti pada hari Isnin. Saya nak tanya. Ya. Kalau illa ni istisna kan? Tak semestinya dia ada mustasna. Betul. Sebab tu kita ada bincang kategori dia. Kalau tidak senang tuan-tuan, jumpa illa, okey mustasna je lah. Kalau macam tu tuan-tuan kita tak masuk pun tajuk mustasna, saya bagi tahu tuan-tuannya. Tapi sebab kita tengok dia ada ragam-ragam dia tuan-tuan kan. Kadang-kadang badal, kadang-kadang fa'il, kadang-kadang maf'ulun bih. Ikut keadaan. Kalau ayat tak sempurna tak bermakna tak ada mustasna. Betul. Dia senang syarat yang apa kalau tuan-tuan dekat buku kuning tu nombor 2. Kalaulah dia ada illah dan ayat tu dia tidak ada nafi langsung. Tak ada nafi langsung yang kacau dekat awal ayat. Selepas illah tu mustathna. Okey. Tetapi bila dia dah mula diganggu oleh ma nafi, okey, yang tu dah mula perbincangan lain-lain lah. Mungkin badal, mungkin fa'il, mungkin maf'ulun bih, dah beza-beza. Ustaz, saya nak tanya Ustaz. Yang ayat yang ketiga tu ayat tak sempurna tapi ada nafi, maknanya dia tak sempurna sebab tidak ada
apa namanya? Mustana minhu. Mustafna minhu, betul? Itu beza dengan yang lain kan Ustaz? Betul. Dia sebelum illa tu tak ada mustana minhu, maknanya itu makna ayat yang tidak sempurna. Betul. Okey. Macam itulah rumusan-rumusan dia tuan-tuan. Nanti kita ulang baliklah rumusan tu. Ustaz, Ya. Contoh yang Ustaz bagi tadi tu kan sebelum ila tu ayat fi'liyah kan? Sebelum okey, Ada tak yang sebelum ila tu jumlah ismiyah? ada. Ada. Oh. Cuma tak, betul juga kan. Tadi contoh semua jumlah fi'liyah kan. Tak apalah, hari Isnin nanti kita ambil. Dekat contoh 209 tu pun ada contoh yang jumlah ismiyah. Nanti kita boleh bincangkan. Ingatkan ila tu jumlah fi'liyah je. Dia boleh jumlah ismiyah juga. Ismiyah pun boleh kan? Okey Ustaz. Terima kasih Ustaz. Okey, sama-sama. Okey, ayo soal tuan-tuan. Ada apa-apa soalan? Perbincangan hari ini? Okey, insyaAllah. 9 suku dah. 9 suku dah. Okey, saya ni pun setakat ni tak ada kelas 9.30 lagi. Minggu depan lah kelas 9.30 surah Nuh peralihan. Kelas peralihan mula. Surah apa Ustaz? Surah Nuh. Oh, Nuh. Surah Nuh. Sebab saya dah berapa kali dah kelas peralihan bawa surah Al-Ma'arij. Jadi pindah pula surah lain. Masuk surah lain. Surah Nuh. Ustaz, kalau dah habis yang ni macam mana Ustaz? Kalau tak faham jugalah yang grup yang ni, saya lah contoh. Apa? Kalau dah habis masuk surah Al-Mulk ke? Ya. Ustaz nak masuk surah Surah lain apa? Next surah apa? Kita tengok nanti, kita kalau apa, saya sebenarnya ikut jadual akademi lah. Kalau akademi kata buka kelas lanjutan yang lain, yang kedua. Saya akan buka lah. Yang kedua lah. Kalau tidak pun tuan-tuan, kalaulah saya tak buka, contohlah kalau saya tak buka pun, bergantung pada akademi lah. Tuan-tuan boleh masuk kelas lanjutan Ustaz Khairul ke, Ustaz Rushdi ke. Boleh masuklah surah-surah lain. Nakkan pagi juga Ustaz yang sebelum. Nak pagi. Nak yang pagi lah. Dia nak intensif Ustaz. Dia kalau yang seminggukan kurang kesan. Dia nak 3 hari seminggu juga. Dia kena 3 kali tu. Dia kena 3 kali. Kalau sekali je tak boleh Dia kurang. Sekali boleh. Kalau Ustaz ajar sekali boleh. Masalahnya yang 3 kali kadang-kadang terkandas juga Ustaz 3 kali, apa lagi lah kalau sekali Ustaz. Kita dah sedap 3 kali dah. 3 kali ni boleh kodok-kodok sikit lah kalau tertinggal. Ustaz buatlah untuk kita orang, siang kita orang. InsyaAllah. Nanti kita cuba bincang lah dengan akademi macam mana. Special request Ustaz. Biasa semua kelas nak habis dah, semua ada special request, tapi semuanya bergantung kat akademi. Akademi susun lah. Akademi yang susun ni lah. InsyaAllah. Ya, insyaAllah mudah-mudahan. Syukran Ustaz. Afwan. Okey, kita saya pun kalau tuan-tuan ada apa, nanti Ustaz Khairul dia akan buat pradengar kelas asas. Jadi pada 11 hari Isnin 2 minggu lagi. Asas Ustaz. Yang tu yang asas lah. Saya dah share dengan kawan dah. Dah share dah. Pradengar kalau dia nak nampak gambaran macam mana kelas asas, kadang-kadang orang dia nak nampak gambaran dulu macam mana kelas asas ni berjalan. Betul. Jadi Ustaz Khairul dia ada buat pradengar hari Isnin 11 Oktober 9 pagi itulah. Diorang dengar bahasa Arab takut. Dengar belajar bahasa Arab. Itulah. Kadang-kadang dia membayangkan bahasa Arab tu sebagaimana dia belajar waktu. Waktu dulu-dulu lah. Ingat dah saya explain dengan diorang. Pergilah senang dia insyaAllah. Okey. InsyaAllah kita berjumpa lagi. Kita tangguhkan kelas dengan tasbih kifarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asr innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa amilus salihat. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Ustaz.